Baik, kita mulakan surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catatkan ya, ayat 139 surah As-Saffat. Wa inna, dan bahwasanya Yunus lamina, sungguh daripada al-mursalin, orang-orang yang diutus. Semak semula. Inna di sini kita terjemahkan bahawasanya. Lam depan lamina tu, lam tu terjemah sungguh. Itu sebagai takkid, penguat. Lam tu penguat. Kalau inna terjemah sesungguhnya, lam terjemah sesungguhnya, bahasa itu tidak indah, tak cantik. Jadi inna tu terjemahkan bahawasanya. Lam tu lamina, lam tu sungguh. Itu namanya lam takkid, penguat. Dia menguatkan lagi kata-kata inna. Wa inna Yunusa, dan bahawasanya Yunus, yaitu Nabi Yunus maksudnya, la minal mursalin, sungguh daripada orang-orang yang diutus. Baik, sambung. Ingatlah di waktu. Ayat 140. Ingatlah di waktu. Abaqo, telah lari ia. Ilal fulki, kepada kapal. Al-mashhun, yang penuh muatan. Fasahama, maka telah berundi ia. Fakana, maka adalah ia. Minal mudhanin, daripada orang-orang yang dikalahkan. Semak semula. Nabi Yunus adalah Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dia termasuk Rasul. Sebab itu dikatakan mursalin. Dia termasuk Rasul. Ceritanya apa? Iza abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah di waktu. Telah lari ia ke kapal, kepada kapal mashhun, yang penuh muatan. Dia ni sebenarnya ketika itu dia marah kepada kaumnya, bahawa kaumnya tidak mahu menerima ajakannya. Jadi seseorang kan ada perasaan. Kadang perasaan tu perasaan marah, perasaan gibab pun ada, malaslah, bahasanya macam tu. Jadi Nabi Yunus ada perasaan macam tu. Bila kaumnya tidak mau menyahut seruannya, jadi dia marah. Maka dibawalah hati tadi pergi ke kapal. Kapal ni kapal laut. Kapal ini pula dah penuh muatan. Jadi dah sampai tengah laut, ini akan membahayakan kapal ini dan penumpangnya. Fasahama, maka telah berundi ia. Sahama ni dari perkataan saham, yang kita sebut saham tu. Ini perkataannya sahama, saham.
Jadi maka telah berundi ia. Fakana minal mudhadin. Maka adalah ia daripada orang-orang yang dikalahkan. Maksudnya, ya, mesti nak kena keluar. Salah seorang nak kena keluar daripada kapal itu. Kalau tidak, ya, kapal ini akan karam. Ya, dengan ombak yang lebih besar. Sampai ke tengah laut, ombak makin besar. Jadi kalau tak ada yang keluar, ya, saya semua akan karam. Maka berundilah. Undi punya undi kena juga kepada Nabi Yunus. Malang betul hari itu. Ya. Kena kat dia. Ya. Baik, sama lagi. Fa'alqamahu. Maka telah menelan ia akannya. Maka telah menelan ia akannya. Al-hutu oleh ikan besar. Wahwa walhal ia mulim keadaan tercela. Saya mak semula. Fa'alqamahu hutu wa huwa mulim. Lalu atau maka telah menelan ia akannya oleh hut. Hut ni ia ikan besar. Wa huwa mulim, walahal ia keadaan tercela. Maksudnya, ya, Nabi Hud, ya, termasuk orang yang dikalahkan dalam undian. Maka dicampakkanlah dia ke lautan. Ya, sudah tentulah ikan besar ni tidak berada di tepi pantai, tapi sudah tentu dia berada di tengah lautan. Ya, dan di tempat yang dalam baru adanya ikan besar. Ya, atau kita katakan ikan paus lah. Ya, ikan paus ni menunggu ya. Ya, dicampakkan Nabi Yunus terus ditelan. Ya. Ikan besar ni tak payah kunyah-kunyah telannya. Ya. Tak payah dikunyah. Ini jadi keadaan tu keadaan yang begitu, ia tercela atau dia merosakkan diri sendiri. Ini Nabi Yunus. Falaulah, sambung, maka jikalau tidak, annahu bahawasanya ia, kana adalah ia, minal musabbihin daripada orang-orang yang bertasbih. Lala bisa, nescaya telah tinggal ia, fi batnihi dalam perutnya, ila sehingga, yaumi hari, yub'atsun mereka dibangkitkan. Saya mak semula. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka jikalau tidak, bahawasanya ia, iaitu Nabi Yunus, adalah ia daripada orang-orang yang bertasbih. Lala bisa fi batnihi, nescaya telah tinggal ia dalam perutnya, perut ikan itu, ila yaumi yub'asun, sehingga hari mereka dibangkitkan. Ya. Jadi ayat ini kena faham ya, sebab ada orang yang berfaham, dia beri soalan, ya, apakah ikan yang hidup sampai hari kiamat? Hidup sampai hari kiamat, soalan dia macam tu. Ya. Dikatakan ikan yang menelan Nabi Yunus.
hidup sampai hari kiamat. Ini adalah tafsiran yang salah. Ya. Ikan itu sampai masanya, sampai ajalnya dia mati. Dia tak hidup sampai hari kiamat. Yang hidup sampai hari kiamat ialah iblis. Sebab iblis dia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ya, zaman Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman nak bunuh iblis pun boleh. Tetapi kerana ia ada perjanjian dengan Allah Ta'ala, ya, Nabi Sulaiman tidak bunuh iblis. Ya. Yang ada, yang hidup sampai hari kiamat, itu ialah iblis. Maka ikan ini, dia tetap mati. Jadi apa yang dimaksudkan sehingga hari kiamat, dalam perutnya sehingga hari kiamat? Maksudnya kalau Nabi Yunus, dalam perut ikan tadi dia tidak bertasbih, tidak ingat Allah Ta'ala, pada masa itu dia akan matilah, berkuburlah dalam perut ikan. Bahasanya macam itu. Berkuburlah dia dalam perut ikan. Ya, artinya matinya kat mana? Dimakan di ikan. Itu maknanya dia berkubur dalam perut ikan. Ya, bukan maknanya ikan itu ya hidup sampai hari kiamat. Itu yang salah tafsir. Ya. Dibahasakan matinya dalam perut ikan. Pada hari kiamat dibangkitkan. Jadi manusia ini ada yang mati dalam perut singa, perut harimau, perut beruang, perut dalam perut buaya. Ya, jadi bahasa tu kita bahasakan dia mati kat mana? Mati dalam perut buaya. Di baham dik buaya. Jadi itulah kubur dia. Kuburnya. Bukan buaya tu hidup sampai hari kiamat. Itu kena fahamlah bahasa dia. Ya. Jadi soalan itu soalan orang yang tidak faham tafsir. Jangan dilayan. Ya. Kononnya ikan tu hidup sampai hari kiamat. Itu salah. Jadi Nabi Yunus telah dimakan oleh ikan ini. Pada masa itu, ya, dia pun mengucapkan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah tasbih yang disebut oleh Nabi Yunus sepanjang-panjang dia berada dalam perut ikan. Ya, sampailah dia pengsan. Tak sedar. Ya, dia melafazkan kalimat itu sahaja. Ya, dalam kegelapan perut ikan, hanyir perut ikan, ya, lemas dalam perut ikan. Dia pengsan. Itu ceritanya. Ya. Sampailah dia pengsan, dia tak sedar diri pada masa itu. Yang ikan ni pula lama-lama terasa lawyer pula. Tak pernah dia lawyer makan. Kali dia lawyer sangat. Ya. Makan makanan sedap tapi lawyer. Ya. Dimuntahkan. Dimuntahkan. Itu yang tercampak. Nabi Sulaiman terapung-apung sampailah ke tepian pantai. Ya. Itu yang dalam ceritanya. Dia terdampar di tepi pantai itu tak tahu apa lama. Sehingga pokok labu menutupi badannya daripada kepanasan matahari. Pengsan tu, tak sedar diri. Ya. Orang-orang kampung di situ, sebagai nelayan, dia tengok ada pokok labu. Dia tak pernah nampak ada pokok labu, tengok ada pokok labu. Biasa pokok labu ni sudah tentu dia akan nak mencari buah labu. Sebab itu kegemaran. Jadi carilah buah labu. Terjumpa pula ada manusia masih bernyawa. Nyawa tak sedar lagi dibawa ke kampungnya. Ya, dirawatlah ini sampailah orang tu sedar, iaitu Nabi Yunus sedar. Bila sedar, Nabi Yunus menceritakan hal dia. Macam mana dia berdakwah dengan kaumnya itu, dia tak terima, dia pergi masuk dalam kapal, dia ceritakan. Akhirnya, dia simpati orang kampung situ, dah satu kampung masuk, menerima ajaran Nabi Yunus AS. Dan berlipat ganda ramainya daripada yang terdahulu. Jadi dalam ajaran ini, kita ambil pengajaran, ada dua pengajaran. Pertama, dalam kita meniti di jalan Allah. Baik kita mengajar, baik kita belajar, kita aja jangan ada perasaan gibab. Gibab ni, ataupun kita marah, tak suka nak belajar. Padahal yang nak diajarnya, yang nak belajar tu kalam Allah.
tapi kita boleh marah dengan kalam Allah tu. Ya, kita tak suka. Tak sukalah belajar harfiah ni. Contohlah ya. Tak sukalah belajar harfiah ni. Leceh. Ia susah. Jadi bahasa macam ni kita mencela ya kalam Allah. Sedangkan kalam Allah tu sebenarnya tujuannya untuk dipahami. Bukan untuk dilagukan semata-mata. Untuk ia dijadikan sebagai hafalan semata-mata. Ya, sebenarnya untuk dipahami. Ya, hafal, faham. Kan cantik. Sebab turunnya Quran itu adalah untuk dipahami. Jadi kita jangan gibab. Ya, bila gibab, khawatir nanti jadi Nabi Yunus pula. Ya. Ini satu pengajaran lah. Macam mana Nabi Yunus. Dia lari. Ya. Marahkan kaumnya kerana tak nak terima ajarannya atau dakwahnya. Kemudian yang kedua, ya, pengajaran di situ kalau dalam keadaan apa saja kesusahan yang kita lalui, jangan lupa bertasbih kepada Allah. Itu sebagai satu penyelamat. Salah satu daripada tasbih yang jadi penyelamat ialah kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah itu sepanjang-panjang kita dalam keadaan ya kesusahan. Ya. Contohnya misal kata kita dalam bahtera, dalam kapal. Ya. Dalam perjalanan itu pula dengan keadaan ribut dan sebagainya yang rasa-rasa boleh karam kapal ni. Ya, habislah kita. Pada masa itu jangan panik. Ya, lapaskan kalimah tasbih ini. Lapaskan saja. Allah akan dengar lapas tasbih kita. InsyaAllah, ya bagaimana keadaan sekalipun, ya nanti Allah akan selamatkan kita macam mana Allah telah selamatkan Nabi Yunus AS. Ya, itu pengajaran. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, inilah kalimah mustajab. Apa kalimahnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini jangan maknanya jangan kita lupa. Ya, jadikan dia sebagai hafalan. Saat-saat genting, saat-saat yang ya, kita tak rasa tak ada siapa yang boleh selamatkan kita, boleh tolong kita. Pada masa itu ingatkan kalimah ini. Ya, insya-Allah ya Allah akan tunjukkan satu jalan. Ya. Jalan keselamatan. Jadi Nabi sendiri yang telah menyambungkan kalimah ini dengan kata-kata apa? Ya, inilah kalimah mustajab. Maknanya kalimah la ilaha illa anta ni ada kalimah mustajab. Ya. Jadi bacalah kalimah itu. Itu pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Yunus AS. Ya. Baik, sambung lagi. Ya. Panabazna, maka telah kami campakkan. Panabaznahu, ya ada hu tu. Panabaznahu, maka telah kami campakkan akannya. Bil ara'i, di tanah lapang. Wa huwa sakim, walhal ia sakit. Wa ambatna, dan telah kami tumbuhkan. Alaihi, atasnya. Syajaratan, pohon. Min yaqtin, dari pohon labu. Wa arsalnahu, dan telah kami putuskan akannya.
ila kepada mi'ati alaf 100.000 mi'ati alf 100.000 au yazidun atau mereka bertambah. Biasanya mak semula. Wa nabasnahu bil ara'i wa huwa sakim. Maka telah kami campakkan akannya di tanah lapang. Wa huwa sakim walhal ia sakit. Ya. Maknanya tanah lapang tu yang dimasukkan ialah tepi pantai. Ya, daripada pantai tengah tadi, tengah laut tadi, ya, ke tepi pantai. Ya. Jadi, ya, keadaannya sakit. Ya. Itu pengsan, tak sedar diri. Itu dikatakan di sini wa ambatna alai syajaratan. Dan telah kami tumbuhkan atasnya pohon min yaktin, daripada pohon labu. Atau pokok labu. Ini yang tersebut dalam Quran. Maknanya apa tujuannya? Ya Allah tumbuhkan pohon labu ini untuk menutupi badan Nabi Yunus ini daripada kepanasan matahari. Pohon labu tu tiba-tiba tumbuh kat situ dan menutupi badan Nabi Yunus alaihissalam. Itu tujuan Allah tumbuhkan pohon labu tadi. Tapi Nabi Yunus masih lagi pengsan. Itu dikatakan bahasa dia sakim. Kat sini. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin wa au yazidun. Dan telah kami utuskan akannya kepada 100.000 atau mereka bertambah. Mana bertambah lagi? Kan dulu kaumnya kaum yang mula-mula, mereka tidak boleh terima Nabi Yunus. Jadi pada kawasan lain pula dia berada. Di situ mereka menerima ajaran Nabi Yunus. Dikatakan sebagai manusia yang pelik. Dari makan di ikan. Diluakkan di ikan dia pun tak sedar. Dia makan ikan dia sedar. Apa yang sudah terjadi dia tak tahu lagi. Jadi suatu berita yang pelik itu yang kampung itu boleh menerima. Lagi ramai daripada yang dulu. 100.000 orang beriman kepada Nabi Yunus, atau dikatakan Allah au yazidun, atau mereka bertambah lagi. Sama lagi ayat yang ke-148. Fa'amanu, maka telah beriman mereka. Fatamatta'nahu, maka telah kami beri kesenangan akan mereka. Boleh lalu setadi dah maka, yang kedua tak lalu. Lalu telah kami beri kesenangan akan mereka. Ilahin, sehingga satu ketika. Fastaftihim, maka minta keteranganlah oleh engkau. Maka minta keteranganlah oleh engkau akan mereka. Atau kepada mereka. Saya ulang. Maka minta keteranganlah oleh engkau kepada mereka. Ali Rabbika,
adakah bagi Tuhan engkau al-banat, ada anak-anak perempuan? Walahum, dan bagi mereka, al-banun, anak-anak lelaki. Baik, saya masuk mula. Fa'amanu, maka telah beriman mereka. Maknanya kaum itu telah beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Fatamatta'nahum ila hin, maka lalu telah kami beri kesenangan akan mereka sehingga satu ketika. Ya. Maknanya Allah memberikan kesenangan itu maknanya hidup di dunia, bersenang-senang dengan kehidupan dunia sehingga satu ketika iaitu ajal. Bila dah sampai ajal, habislah kesenangan yang kita rasai di dunia. Maka kita akan menghadapi akhirat dengan amal-amal yang kita sudah lakukan. Baik, cerita Nabi Yunus sekadar sampai 148 tu. Yang di bawah ni dah kira cerita berkaitan dengan orang-orang musyrikin Mekah. Fastaftihim, maka minta keteranganlah oleh engkau kepada mereka ya Muhammad. Ali rabbikal banat, adakah bagi Tuhan engkau ada anak-anak perempuan? Walahum, dan bagi mereka anak-anak lelaki. Faham tak soalan tu? Maknanya Allah suruh Nabi minta keterangan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Adakah Tuhan punya anak-anak perempuan? Sebab orang-orang musyrikin Mekah, dia katakan, al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Kata orang musyrikin Mekah. Dia kata, malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Walahum, dan bagi mereka ni orang-orang musyrikin Mekah, al-banun, anak-anak lelaki. Faham tak? Maksudnya, patutkah yang dia tidak suka, mereka tak suka anak-anak perempuan. Sebab itu setengahnya anak perempuan itu dia dibunuh atau ditanam hidup-hidup. Sebab dia tak suka, sial. Kalau seandainya isteri mereka melahirkan anak perempuan, dia rasa malu kepada kaumnya, merasa malu kepada jiran-jirannya. Kalau isteri dia melahirkan anak perempuan, hina dia, merah, hitam mukanya, kerana rasa malu. Jadi antara dua, sama ada nak bela secara hina ataupun dia tanam hidup-hidup. Dia pilih dua. Jadi dia benci anak perempuan. Tapi kenapa yang dia benci itu diberikan pada Allah? Yang Allah pula, yang Tuhan itu ada anak-anak perempuan. Dia sendiri tak suka anak perempuan. Patutkah hukuman macam tu? Kita nak berikan kepada Allah ni, kita nak berikan yang terbaik buat Allah. Macam kita nak bersedekah, kita kena berikan yang paling baik untuk Allah. Jadi itu dikatakan mereka terbalik. Yang dia tak suka, yang dia benci dibagi Tuhan. Yang dia suka untuk diri mereka. Itu dikatakan ayat ni. Adakah bagi Tuhan engkau anak-anak perempuan dan bagi mereka anak-anak lelaki? Patut ke macam tu? Baik, sambung lagi ayat yang 150. Atau apakah? Khalaqna, telah kami ciptakan.
al-malaikata, akan malaikat-malaikat. Inasan, anak-anak perempuan. Wahum, walhal mereka, syahidun, orang-orang yang menyaksikan. Baik, semak semula. Am khalaqnal malaikata inasa, atau apakah telah kami ciptakan akan malaikat-malaikat anak-anak perempuan, ataupun kita katakan ya bangsa perempuan. Wahum syahidun, walhal mereka orang-orang menyaksikan. Faham tak? Maksudnya begini, mereka menyaksikan ke yang Allah ciptakan malaikat tu perempuan? Ya. Disaksikan ke malaikat itu adalah jantinanya perempuan? Adakah mereka saksikan? Ini soalan. Ya. Kenapa mereka boleh tuduh yang malaikat itu adalah perempuan? Adakah mereka saksikan ketika Allah menciptakan? Itu soalannya. Ala, ini sambung ya. Ala, ketahuilah. Innahum, bahawasanya mereka, min daripada, ifkihim, kebohongan mereka. Layakulun, sungguh mereka katakan. Walada, telah beranak ia. Allahu, oleh Allah. Wa innahum, dan bahawasanya mereka, lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Istofa, telah memilih ia. Al-banat, akan anak-anak perempuan. Alal banin, atas anak-anak lelaki. Baik, sama semula. Ala innahum min ifkihim layakulun. Ketahuilah bahawasanya mereka daripada kebohongan mereka sungguh mereka katakan. Itulah kata-kata bohong mereka. Mengatakan Allah itu ada, ya Allah itu ada anak perempuan. Iaitu malaikat-malaikat itu katanya anak-anak perempuan. Itu bohong. Ya. Tengok ya, bahasa ni ada inna ya. Inna, kemudian depannya ada layakulun, macam yang mula-mula tadi. Ya, jadi inna tu kita terjemahkan bahawasanya layakulun, lam tu maknakan sungguh. Lam ni namanya lam takkid. Mana penguat, ya. Kemudian ayat depannya lagi, waladallahu wa innahum lakazibun. Telah beranak ia oleh Allah. Ya, mengatakan Allah itu ada anak. Allah beranak. Patut ke? Wa innahum lakazibun, dan bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Di sini juga ada lam tu lam takkid. Ya, lepas daripada inna. Innahum, terjemahkan dan bahawasanya mereka. Lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Mana mereka sungguh berdusta? Yang mengatakan katanya Allah itu ada anak. Ya. Itu yang bila kita baca surah Ikhlas,
Itu disebut surah ikhlas, mana benar-benar kita mengikhlaskan Allah dalam segi mengesakannya. Ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, orang musyrikin kata Allah tu beranak. Ya, surah ikhlas itu menafikan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Istofal banat alal banin, telah memilih ia. Astofa. Oh nanti ya. Ini kena perbetulkan makna. Ya, astofa tu bermakna aistofa. Jadi ada perkataan adakah awalnya ya. Adakah telah memilih ia. Ayat 153 tu betulkan. Adakah telah memilih ia. Ayatnya asalnya begini. Alif alif sod. Alif alif sod. Jadi aistofa. Dia tak boleh astofa terus. Astofa tak boleh. Dia istofa. Ya, jadi bila bunyi atas menunjukkan itu adalah istifham, soalan. Istofa. Adakah telah memilih ia al-banat, anak-anak perempuan, alal banin, atas anak-anak lelaki. Maksudnya, ya, apakah Allah memilih atau mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak lelaki sehingga mereka tuduh Allah itu ada anak perempuan. Ya. Itu semua adalah kebohongan mereka. Ya, Allah tidak memilih, ya, atau mengutamakan anak perempuan daripada anak lelaki, tak ada. Tapi mereka yang mengatakan, musyrikin Mekah yang mengatakan. Ya. Jadi pahaman kita, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu yang sebanding dengan Allah. Baik ya, kita tengok perkataan di sini, ya. Iaitu perkataan yang kita jumpa daripada perkataan ayat 152. Ayat 152 hujungnya kazibun. Kazibun, orang-orang yang berdusta. Ya, kalau madi apa kita nak cari? Tengok dalam kamus, ya. Mana ni nak cakap buka mic. Tengok. Kaf zal ba. Muka surat apa tu? Ya. Fa qaf kaf. Ikut abjad. Fa qaf kaf. Bila dah jumpa qaf, carilah. Bila jumpa kaf, carilah zal. Cuba tengok muka surat 340. Cuba tengok tu 340 baris yang keempat. Daripada kanan. Atas. Daripada atas, kanan. Jumpa? Okey. Kazaba. Yakzibu. Kaziban. Oh, ini masdar banyak betul lah. Kaziban. Kizban. Kizbatan. Kizaban. Kizaban. Oh, banyak. Dia punya masdar. Tu semua masdar tu. Ya. Pedulikanlah masdar tu. Kita ambil sekarang ni kazaba. Kazaba telah berdusta ia. Ya, kalau isim fa'ilnya macam mana isim fa'il kazaba? Ingat lagi tak? Kazibun. Apa? Panjangkan kata kazibun. Itu yang kita jumpa dalam Quran. Kazibuna. Itu jamak. Kalau seorang kazibun. Kalau ramai kazibuna. Itu dalam Quran yang kita jumpa tu. Kazibuna itu isim fa'il. Sebab itu terjemahkan orang-orang yang berdusta. Ya. Kalau seorang yang berdusta, kazibun. Okey. Macam mana isim maf'ulnya? Ingat lagi tak isim maf'ul? Makzubun. Maknanya yang didustakan. Makzubun. Ya. Kemudian kita tambah isim makan dan zaman. Ya, makan dan zaman bunyikan atas mim. Makzabun, makzabun. Makan tu makna tempat, zaman tu masa. Ya. Makan tempat, ya, zaman tu masa. Makzabun, makzabun. Ya. Sama. Ya. Hanya beza makna. Satu makna kena maknakan tempat dusta, masa dusta. Zaman tu masa. Masa dusta.
Zaman masa. Makan tempat. Wazannya sama. Iaitu tak ada alif. Tak ada, letak mim saja. Magzabun sebut. Dua kali. Magzabun. Ha. Kemudian kita bunyikan bawah pula mag jadi mik zabun sebut. Itu namanya isim alat. Isim alat tu maknanya alat dusta. Macam tu. Alat dusta. Mik zabun. Cuba sebut sekali lagi. Makzabun, mik zabun. Ingatkan ya tiga tu makan zaman alat. Makan zaman alat. Makan tempat zaman masa alat lah atau perkakas. Makzabun, mikzabun. Kazaba. Ya. Baik. Kemudian kita tengok muka surat 341 kamus ya, kamus 341. Nanti dulu. Tak nak jadi bingung. Ya. Yang baru-baru ni nanti dia bingung pula. Ya. Jadi satu-satu dulu. Baik, 341 kamus ya. Sebelah kiri bawah sekali. 341 sebelah kiri bawah sekali. Karuma, yakrumu, karoman atau karomatan. Itu masdar. Madinya karuma, iaitu boleh terjemah makna mulia, murah hati atau dermawan. Kita katakan mulia, telah mulia ia. Karuma. Macam mana isim fa'il karuma? Karimun, yang mulia. Kalau isim maf'ul? Mana yang betul ni? Makru bukan mu. Makrumun ada waw ya. Makrumun, yang dimuliakan. Makrumun kalau isim fa'il yang, kalau isim maf'ul yang di. Cuba buat makan zaman. Makan zaman makromun. Kalau isim alat mikromun atau alat mulia namanya. Ya. Mikromun. Ulang sekali lagi, makromun, mikromun. Atas, bawah. Mik. Ya. Baik, sekarang ni buka muka surat 342 kamus 342 kiri juga, sebelah kiri atas. Baris yang kedua. Atas, kiri baris kedua. Kariha yakrohu karhan. Masdar ni pun banyak. Karhan, kurhan, karohatan, karohiyatan. Maknanya benci, makruh. Ya. Yang kita sebut makruh tu, tu daripada kariha. Ya, jadi perkataan makruh. Okey, macam mana isim fa'il kariha? Karihun. Mana yang benci? Yang tak suka. Kalau isim maf'ul?
Makruhun. Yang kita sebut makruh, apa makna makruh? Apa makna makruhun? Bukan itu terjemah biasa. terjemah makna bukan maksud. Yang dibenci. Kan isim fa'il yang benci, isim maf'ul yang di. Tambah di saja. Yang dibenci, ya. Hmm. Apa makna makruh? Yang dibenci. Itu makna makruh, ya. Atau bahasa lain yang tidak disukai. Yang dibenci atau yang tidak disukai, ya. Makruh ini dalam kita punya syariat biasanya berkaitan dengan jamaah. Berkaitan dengan jamaah, ya. Contohnya misal kata benda-benda yang berbau yang menyakitkan hidung jemaah itu dikatakan sebagai makruh, ya. Mana tidak disukai. Tidak disukai, ya. Itu mana makruh. Tapi kalau seorang-seorang dia tak makruh, ya. Makruh ni bila berjemaah. Hmm. Faham tak? Hmm. Kalau seorang-seorang jarang makruh. Contohnya misal kata dia makan petai. Ya, makan petai. Jadi bila makan petai dia seorang-seorang tak berjemaah, ya, itu tidak dianggap sebagai makruh. Tapi kalau dia berjemaah, ya, orang bau tak senang, orang sebelah bau tak senang. Itu baru jadi apa? Makruh. Tidak disenangi. Bukan hanya petai, ya. Kadang minyak atar ni ada yang minyak atar sakitkan hidung pun ada. Ya. Itu jadi makruh juga walaupun namanya atar atau minyak wangi. Tapi kadang minyak wangi itu sesuai di tempat panas macam padang pasir dia perlukan minyak-minyak wangi yang kuat macam tu. Tapi kalau di tempat kita yang suasana bukan panas macam sana, dia tak sesuai. Jadi bila kita pakai, wah ini namanya atar juga. Ya, tapi orang sebelah tak tak apa? Tak dapat nak nak napas. Macam tu ibaratnya. Sesak napas. Sesak napas. Itu namanya makruh. Dah jadi makruh namanya. Ya. Tapi kalau satu jemaah, satu masjid semua makan durian, semua sendawa sama ya, tak apa. Dah tak makruh lagi dah. Ya. Semua sama-sama sendawa durian, tak apa. Itu dah tak makruh lagi. Tapi kalau seorang-seorang yang bawa sendawa, itu yang jadi makruh dia. Ya. Itulah makruhun. Kalau isim makan apa? Makan zaman. Makrohun. Makrohun. 2 kali. Makrohun, makrohun. Apa makna kalau makrohun, makrohun? Ya, tempat ya yang dibenci atau satu lagi masa dibenci atau tidak disukai pun boleh. Kalau isim alat apa? Isim alat. Bunyikan bawah. Mikrohun. Mikrohun. Mik. Mik. Mik bukan mikrohun. Maknanya apa? Oh. Alat yang dibenci, ya. Ya. Baik, satu lagi, last sekali ayat muka surat 343. 343 sebelah kiri baris yang kedua 46. Daripada bawah.
Kasaba yaksibu kasban. Maknanya apa? Mana kita terjemahkan, kita terjemah dengan mana usaha. Kita terjemah dengan mana usaha, telah mengusahakan ia. Kasaba. Telah mengusahakan ia. Okey, kita letakkan makna usaha ya. Biasa dalam Quran dia diterjemah dengan makna usaha ya. Usaha. Dalam Quran kasaba dengan makna usaha. Jadi kita terjemah usaha. Macam mana kalau isim fa'il? Kasibun. Isim maf'ul? Maksubun. Makan zaman. Maksabun. Maksabun. Alat miksabun. Ingatkan atas dua, kemudian bawah. Maksabun, maksabun, miksabun. Maksabun, maksabun, miksabun. Apa makna maksabun? Kita terjemah usaha. Kita terjemah usaha. Tempat dan masa usaha. Tempat usaha, masa usaha. Satu lagi, miksabun. Alat usaha. Alat usaha. Alat mengusahakan. Alat mengusahakan. Okey, alhamdulillah sampai situ dulu ya. Alhamdulillah semua dah ramai dah dapat dah. Ya. Yang baru apa dia? Tengok mudhari'nya yakzibu, kalau bawah bunyi bawah ikzib. Nahi dia la takzib. La takzib ya. Pelamar ni senang, tengok mudhari'nya atas ke bawah. Macam tu. Ya. Ikut je. Kalau salah tanya sini. Okey, sampai situ dulu, insya-Allah kita sambung semula.